Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap tahun bila masuknya awal Muharram, masih ramai yang salah faham mengatakan bahawa Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Sebenarnya tak. Namun demikian, Muharram dan hijrah ada kaitan. Macam mana tu? Kami kongsikan fakta yang terdapat di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ini kitab sirah terbaik yang dapat award, dikarang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Okey, dalam kitab ni menyebut bahawa Nabi bergerak pada tanggal 27 Safar bersamaan dengan 14 tahun kenabian, dan Nabi bersembunyi di Gua Thur lebih kurang 3 malam. Dan selepas Nabi bersembunyi di Gua Thur, Nabi bergerak dan bertolak keluar pada Mekah pada 1 Rabiul Awal. Dan Nabi tiba di Quba, Nabi singgah di Quba pada 8 Rabiul Awal. Nabi berada di sana lebih kurang 3 ke 4 hari, dan Nabi pun berjalan pergi menuju ke Madinah, dan Nabi tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka Nabi tak berhijrah pada bulan Muharram, Nabi berhijrah pada 12 Rabiul Awal. Habis itu apa kaitan hijrah dengan Muharram? Okey, kita kena faham, orang Arab ni bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai seterusnya dah ada zaman jahiliah lagi. Tapi orang Arab ni jenis tak ada tahun. Dia ada bulan je. Dia ada hari bulan, dia ada bulan, dia tak ada tahun. Sebab tu orang Arab dia menentukan tahun berdasarkan apakah peristiwa besar yang berlaku. Contoh, apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, disebut tahun apa? Tahun gajah. Kerana apa? Pada tahun tersebut berlakunya serangan daripada tentera Abraha ke atas kota Mekah nak menyerang Kaabah. Maka tahun tu disebut sebagai Amul Fil ataupun tahun gajah. Ada tahun berlaku banjir besar, dikenali sebagai tahun banjir besar. Ada tahun berlaku kemarau, dikenali sebagai tahun kemarau. Dia tak ada tahun macam 127 Masihi, tak ada. Dan ini berlarutan sehingga ke zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak buat apa-apa kerana dia 2 tahun penuh dengan konflik seperti keengganan mereka yang bayar zakat, murtad besar-besaran, sampailah tiba pada zaman Umar. Umar memerintah selama 10 tahun dengan penuh keadilan. Banyak reformasi yang dibuat oleh Umar dalam pentadbirannya, termasuklah memperkemaskan administration di dalam sistem khalifah. Diringkaskan cerita, ialah masa tu dia macam pening-pening bila tengok surat daripada luar-luar negara, tarikh sama tapi tak tahu tahun bila. Maka ketika itulah wujudnya tuntutan untuk diperkenalkan sistem takwim dalam Islam. Ij'alana 'indal a'ajim yawman hakadha wa sanatin hakadha. Disebut biarlah kita wujud seperti mana golongan bukan Arab, iaitu ada hari sekian, ada tahun sekian. Maka dibincang dalam kabinet Sayyidina Umar. Ada mencadangkan agar tahun Islam bermula pada tahun diangkat Nabi menjadi Rasul. Umar tak setuju sebab takut berlaku orang memuja Nabi melampau-lampau. Ada juga cadang pada tahun kelahiran Nabi. Pun Umar tak setuju, takut jadi macam Isa. Bincang punya bincang, ada yang cadang agar tahun permulaan takwim Islam pada tahun Nabi berhijrah. Maka Umar pun setuju. Maka yang kita ikut sekarang 1445 ni, maknanya selepas 1445 tahun Nabi berhijrah. Kemudian bila dah selesai tahun, timbul pula persoalan, bulan mana dianggap sebagai bulan pertama di dalam Islam? Ada cadang Ramadan, ada cadang Rabiul Awal, tapi akhirnya ada cadangan untuk bulan Muharram. Sempena dengan umat Islam baru pulang daripada haji dengan semangat yang baru, dengan azam baru, dengan tarbiyah di kota Mekah, di bumi Madinah. Maka Umar setuju untuk bulan pertama menjadi bulan Muharram. Jadi itulah kaitan antara hijrah dengan bulan Muharram. Adakah Nabi berhijrah pada bulan Muharram? Tak. Nabi berhijrah pada 12 Rabiul Awal, tiba di Madinah. Apa kaitan antara hijrah dan Muharram? Hijrah adalah tahun pertama takwim Islam ditentukan, dan Muharram adalah bulan pertama diputuskan oleh Sayyidina Umar di dalam kalender Islam. Yang paling penting, mari kita renung apakah pesanan Nabi SAW apabila baginda tiba di Madinah. Ucapan Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'amut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyamun, tadkhulul jannah bisalamin. Maksudnya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan pada mereka yang memerlukan, hubungkanlah silaturrahim, dan bangunkanlah solat di waktu malam ketika orang sedang tidur. Nabi kata, kamu akan ke syurga dengan selamat. Ucapan Nabi ketika tiba di Madinah adalah soal menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.
Selamat Tahun Baru Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You